Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya amalan itu dikira dengan niat, dan bagi seseorang dia akan mendapat sebagaimana yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia ataupun untuk mengejar perempuan yang dikasihinya, maka hijrahnya dia akan mendapat apa yang dia hajati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadil pengurusi majlis, ahli tangkuasa surau Ar-Rahmah, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, untuk selama-lamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan kepada kita nikmat-Nya. Yang kita semua tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak kira berapa nikmat Allah yang kamu dapat, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menjumlahkannya. Sangat banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kita tahu, dan banyak yang kita tidak sedari. Sebab itulah, walaupun nikmat yang diterima begitu banyak, tetapi manusia yang bersyukur sangat sedikit. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, tolong jadikan aku ini termasuk ke dalam golongan manusia yang sedikit. Lalu didengar oleh orang lain, dia bertanya pada Umar, kenapa kamu mahu bersama golongan yang sedikit? Sedangkan orang lain, kalau boleh, mahu bersama dengan penyokong yang ramai, mahu bersama dengan majoriti. Tapi kamu nak bersama dengan golongan yang sedikit. Terbalik daripada kebiasaan manusia. Lalu Umar menyatakan, tidakkah kamu pernah dengar firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang reti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ramai. Nikmat yang diterima sangat banyak. Tetapi berapa kerat di kalangan manusia itu yang tahu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sedikit. Itu adalah kenyataan yang jelas daripada Allah. Dan kalau kita bilang pun, kita akan dapati bahawa kenyataan itu memang benar. Kalau tanya kita sendiri pun, adakah kita sudah termasuk ke dalam golongan manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan tahu jawapannya. Misalnya, hari ini, malam ni malam Jumaat. Saya duduk KL tak ingat hari. Kalau di Kelantan hari Jumaat, malam Jumaat tu dia lain sikit.
suasana yang kita di KL di Selangor ni kan hari Jumaat tu tidak cuti, maka suasananya sama dengan hari-hari lain. Boleh jadi kita rasa beza sikit pada hari Sabtu dan hari Ahad. Molek kalau sebagaimana yang disebut baru-baru ini, kalaulah kerajaan Johor ingin mengembalikan semula cuti itu pada hari Jumaat, kalau kita boleh buat di Selangor pun lebih baik rasanya. Cuti bagi kita sebuah negara yang umat Islamnya lebih ramai, tapi kita memilih untuk cuti bukan di hari yang ada kelebihannya. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, afdalul ayyam, sayyidul ayyam, yaumul jum'ah. Penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat. Sebab itu kalau di Kelantan dulu, Tok Guni Aziz isytiharkan, hari Jumaat itu adalah hari ilmu dan ibadat, hari Sabtu adalah hari untuk keluarga. Hari Jumaat kita penuhkan dengan amal ibadat kepada Allah, dengan ilmunya, dan hari Sabtu kita bersama dengan keluarga untuk pergi ke mana-mana lah. Tapi itu urusan yang kita boleh uruskan selepas daripada ni. Tapi sememangnya lain. Kita biasa cuti malam hari Jumaat, malam Jumaat ni, mari sini tak ingat hari. Esok kerja lagi kena. Yang saya nak sebutkan tadi, kita setiap hari ini misalnya, berapa banyak nikmat yang sudah kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai daripada kita nak start pukul berapa. Kita kata kita start subuh, bangun pukul 5, 5.30. Sampai ke saat ini, pukul 7.30 malam. Agak-agak kita berapa nikmat yang kita telah terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu sudah tentu bukan duit. Kalau duit boleh jadi kita tahu berapa kita terima. Bukan duit sajalah, bukan harta saja. Banyak lagi nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nikmat yang kalau dia hilang boleh jadi kita tak rasa apa-apa. Tapi ada nikmat yang kalau dia hilang daripada kita, kita akan rasa perubahannya, bahkan sangat besar akan berlaku peristiwa ke atas kita. Misalnya nikmat kita bernafas. Adakah itu tidak satu nikmat? Kita bernafas, kita keluar, kita bangun pagi, kita celik mata, kita boleh tarik nafas dengan baik. Tarik, hembus, kita boleh bernyawa dengan baik. Mana kita masih lagi hidup. Sebab itu antara doa yang kita sunat baca selepas daripada kita bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semula selepas dia mematikan kita sekejap. Tidur itu adalah sedara kepada mati. Apabila kita bangun, bermakna kita dihidupkan semula daripada mati. Kalau tanya kita, memang kita tak mahu mati lagi. Sebab itu, apabila kita dihidupkan semula, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu pun sudah ramai orang yang tidak menyebut doa tu. Nak sebut Alhamdulillah selepas kita bangun pun, berapa ramai yang sebut Alhamdulillah. Kita bernafas setiap hari berapa kali? Itu yang nak sebut lebih detail sikit. Kita bernafas setiap hari berapa kali? Ada kita pernah bilang? Boleh bilang sebenarnya. Mana kalau kita nak bilang, boleh bilang. Kita ambil mudah. 1 minit kita bernafas berapa kali? Ataupun kita tarik nafas setiap berapa saat sekali? Misal kata kalau nak mudah, setiap 10 saat kita tarik nafas sekali. Mana kalau seminit ada 60 saat. Mana 6 kali. 6 kali 1 minit. 2 minit 12 kali. 10 minit 60 kali.
Kita ada 1 jam, 60 minit. 10 kali 6, 60 kali 10, 600. Lebih kurang lah. 600 kali. Sejam kita bernafas 600 kali. Setiap nafas itu adalah nikmat. Adakah dalam 1 jam itu kita sebut Alhamdulillah 600 kali? Ada. Setiap satu sedutan nafas itu adalah nikmat yang kita wajib syukuri. Dan cara yang paling mudah untuk kita bersyukur adalah dengan sebut Alhamdulillah. Itu cara yang paling mudah sekali, yang paling malas sekali. Kita nak menunjukkan bahawa kita bersyukur dengan menyebut Alhamdulillah. Kalau kita bernafas dalam 1 jam 600 kali, agak-agak kita berapa kali kita sebut Alhamdulillah? Boleh jadi 1 kali pun tak sebut. Atas nikmat nafas. Bila kita sebut Alhamdulillah? Apabila kita makan. Apabila kita minum. Itu yang kebiasaan. Lepas makan, lepas minum, sebut Alhamdulillah. Lepas hisap rokok tak sebut dah Alhamdulillah. Memang kena kita tahulah rokok itu dia bukan satu nikmat. Sebab itu tak ada orang sebut apabila sebut habis rokok sebatang, Alhamdulillah. Tak pernah jumpa lagi lah. Boleh jadi kita pun tahu bahawa itu bukan satu nikmat. Dan juga tidak ada orang hisap rokok dengan sebut Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cucuh rokok sebatang. Tak ada lagi lah. Mana kita pun tahu bahawa itu bukan satu nikmat. Tapi kebiasaan kita sebut Alhamdulillah apabila kita sudah makan, sudah minum. Kalau kita makan 3 kali sehari, baru 3 kali. Minum 3 kali sehari, baru 3 kali, 6 kali. Adakah logik bagi kita, seorang manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, diberikan nikmat yang begitu banyak, hanya bersyukur sebanyak 6 kali sehari? Allahu Akbar. Lepas tu kalau mati nak syurga. Ada orang mati nak masuk neraka? Tak ada orang mati nak masuk neraka. Tapi adakah kita boleh dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bersyukur? Dan inilah yang Allah Taala sebut kenyataannya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur kepadanya. Itu nikmat yang kita boleh rasa. Kalau nikmat itu tak ada, memang kita matilah. Menyawa ni kalau nikmat itu tak ada, kita akan mati. Ada nikmat yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mati tapi kita rasa perubahannya. Mata kita. Dulu kita boleh tengok dengan jelas. Tak payah pakai spek mata, boleh nampak. Tapi Allah Taala tarik sikit. Dia tidak butakan mata kita, tapi dia tarik kekuatan untuk kita melihat. Kita jadi kabur, paksa pakai spek, paksa pakai kanta, baru boleh tengok. Itu baru separuh. Itu pemuju kerana tidak ditarik secara sepenuhnya. Dan kita masih ada lagi masa untuk kita menginsafi bahawa kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan kebaikan kalau kita telah melakukan banyak keburukan di atas dunianya ini. Sebab itu ada seorang miskin pergi jumpa Tok Guru. Pergi jumpa seorang Tok Guru, dia mengadu. Dia kata, Tok Guru, saya ni boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sayang. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Sangat mengasihi hamba-hambanya. Khususnya yang beriman kepada dia. Lalu Tok Guru tu tanya, sebab apa kamu kata begitu? Allah Ta'ala dia sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya yang kecil. Seorang perempuan, kalau dia boleh anak tu tak menangis lagi dia tengok dah. Tapi kalau orang laki-laki, anak meraung 10 minit pun, tak apa boleh tidur lagi dia. Mana tak ada apa-apa kita ni. Tapi orang perempuan, anak bunyi sikit, bangun selalu, tengah malam bangun lagi. Gerak kita bangun anak menangis. Makin kuat tidur ada. Allah lebih sayang kepada hambanya, lebih daripada seorang perempuan sayang kepada bayinya, sayang kepada anaknya. Lalu macam mana kamu kata Allah Ta'ala tidak sayang? Dia kata, macam mana boleh saya sebut Allah Ta'ala sayang kepada saya sedangkan
saya tidak pernah merasa nikmatnya yang banyak. Tok Guru tu tanya, nikmat apa yang kamu tak rasa? Dia kata, saya semenjak daripada kecil sampailah tua, tak pernah boleh pegang duit banyak. Ada duit sikit-sikit je. Hari ni pun tak ada duit. Jadi, bagi dia, duit itu adalah segala-galanya. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, tanda Allah Taala sayang apabila dia diberi duit. Apabila dia banyak rezeki. Dan itulah kebiasaan penilaian manusia kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang yang kaya, orang yang banyak duit, itu boleh jadi Allah Taala sayang kepada dia sebab itu dia boleh duit banyak. Orang miskin, kadang-kadang dia dihina kerana kemiskinannya. Pada pandangan manusia, miskin itu adalah sesuatu yang merendahkan diri seseorang itu. Dan dia patut dihina. Sedangkan tidak begitu. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengenal kaya dan miskin. Nabi SAW menyebut, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Aku tidak pernah bimbang kalaulah kamu dilanda kefakiran. Tapi aku lebih risau kalau kamu dibentangkan dunia sebagaimana dunia itu pernah dibentangkan kepada orang-orang yang datang sebelum daripada kamu. Kalau kamu miskin, aku tidak bimbang. Kerana kedudukan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana miskin dan kaya. Berapa ramai orang yang miskin, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi nabi yang miskin. Ada nabi yang kaya, ada, bukan kata tidak ada. Tapi Nabi memilih untuk menjadi nabi yang miskin. Bukan saja miskin, Nabi adalah anak yatim. Kalau Nabi berada di zaman kita, nescaya dia tidak akan boleh menjadi pemimpin kalau pemimpin itu dinilai dari segi materialnya. Sekarang ni nak jadi pemimpin kena masuk pilihan raya. Siapa orang nak pilih wakil rakyat yang tak ada piti? Masuk pilihan raya, tawar jadi calon, tanya selalu, boleh bagi ke apa? Projek apa yang boleh bagi? Boleh bagi duit banyak mana? Itu kebiasaannya. Kebiasaannya. Kita nak pilih pemimpin, tengok dia ni ada apa? Dia ada kereta yang boleh kita tumpang, ada harta yang boleh kita tumpang sekali, ataupun macam mana? Kalau dia sama miskin dengan kita, buat apa nanti dia jadi? Jadi pemimpin kita. Itu penilaiannya. Mana kalau Nabi datang zaman kita, dia bertanding pilihan raya, atas sifat kemiskinannya boleh jadi dia kalah. Kalau itu penilaian yang biasa kita buat. Tapi kerana Rasulullah SAW itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memang sengaja dipilih, dia anak yatim, dia miskin. Tapi Allah Taala nak beritahu kepada kita, kemuliaannya bukan letak di situ. Bukan letak kepada anak yatim ataupun kaya miskin, tapi letak pada takwa yang ada pada diri seseorang itu. Nabi miskin. Bahkan Nabi menyatakan, ini kelebihan orang miskin. Nabi kata, kalau maksudnya, kalau kedua-duanya ditakdirkan, miskin dan kaya itu sama-sama baik, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita harap kita begitu. Miskin ke kita, kaya ke kita, kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi kata ada bezanya lagi. Kalau kedua-duanya boleh masuk syurga, orang miskin akan dibenarkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahulu daripada orang kaya. Orang miskin akan dipersilakan, kamu boleh masuk syurga dulu. Lebih dulu daripada orang kaya. Kalau atas dunia ni, biasanya orang kaya dulu. Kerana dia lah VIP, VVIP. Mari dengar kereta dia, mana-mana pun boleh parking, mana-mana majlis pun boleh masuk. Kalau orang miskin, tanya dulu, mari interview dulu. Nak duit zakat pun payah kadang-kadang. Mana tak masuk yang lain-lain lagi. Jadi dia dibenarkan untuk masuk ke syurga dulu. Berapa jarak masa di antara kedua-duanya ini, Nabi kata, orang miskin akan dapat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahulu
separuh hari lebih awal daripada orang kaya. Oh, kita kata separuh hari, tak apalah. Kalau dia masuk pagi, kita masuk petang. Tidak lama sangat. Betul, kalau separuh hari itu dikira hari kita di dunia ini, pukul 7 pagi tadi, ni pukul 7, pukul 8 malam ni, sekejap ya. Pergi kerja sekejap, duduk dalam aircon, kabar-kabar kita sudah masuk Zuhur. Lepas tu asar, balik kerja, sampai rumah. Sekejap ya. Pertama duduk dalam aircon pula, lagi tak rasa. Tapi, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, separuh hari ialah separuh hari akhirat. Satu hari akhirat menyamai berapa hari dunia ini? Allah Ta'ala menyatakan, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat serupa dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun yang kita bilang ini. Maknanya kalau orang boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, separuh hari di akhirat, maknanya dia mendahului orang kaya 500 tahun bilangan kita di dunia ini. Ni ada kereta kena alih ni. WPH 4760. WPH 4760, kereta komuter, tak tahu dah. 500 tahun. Lamanya 500 tahun. Kita hidup atas dunia ni nak boleh sampai 60 tahun pun sudah lama. Kau tak puas hidup atas dunia. 60 tahun tak puas lagi tidak hidup atas dunia ni. 60 tahun, 70 tahun. Tapi pelik juga orang kita ni. Umur 70 dah. Tapi tiap kali mari malam ni 10 Syaban, minta doa panjang umur lagi. Mesti minta doa untuk panjang umur. Tak boleh kau panjang umur? Boleh, tapi nak buat apa? Cuba tanya diri kita, kita nak sebenarnya umur kita ni kita nak panjang mana? Kita nak panjang mana? Umur Nabi 63 tahun dan saya rasa itulah umur yang ideal untuk kita semua. Lebih pada 63 tu kita gagah lagi sebab tu pencen kerajaan pun sampai 60 lah. Sampai orang muda nak kerja berpayah, orang tua tak pencen-pencen. Maknanya 60 tahun gagah lagi boleh buat kerja lagi, tapi itu pun sudah ada banyak kekurangannya. Kita sebenarnya kita nak umur berapa? Dia yang paling baik bukan dari segi panjang pendek umurnya. Imam Syafi'i umur mati dia umur 55 tahun. Belum pencen lagi. Dan banyak ulama kita yang mati umurnya muda. Walaupun tidak tidak kata umur tua itu tidak baik, tapi nak beritahu ramai yang mati muda. Umur berapa yang sebenarnya kita mahu? Yang paling penting ialah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu biarlah umur yang berkat. Panjang ke dia, pendek ke dia, biar berkat. Kalau panjang pun biar penuh dengan amal kebajikan, ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pendek pun begitu juga. Kalau umur panjang tapi amal ibadat kurang, tak ada guna juga. Dari segi nikmat kita tak rasa dah. Kita umur 70 tahun. Nak makan sup giabok boleh lagi? Tak tahulah di Selangor ni ada ke tidak sup giabok. Nak makan makanan-makanan yang sedap. Boleh makan, kita ada duit, tapi boleh jadi rasa tu tidak sama dah. Orang bubuh gula banyak walaupun gula mahal, tapi kita rasa tawar lagi. Kita kata tuan kedai ni tak bubuh gula ke? Naik 34 sen baru ni takut-takut tak bubuh gula. Tuan kedai kata bubuh dah. Apa tawar ni? Bukan tak ada gula, tapi lidah kita tu sudah hilang dari rasa tu. Ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada guna juga kalau umur panjang. Lebih baik umur kita, orang Kelantan panggil sedai molek, tetapi kita banyak amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bekalan untuk akhirat kita. Jadi Tok Guru tu tanya, balik cerita tadi, apabila dia kata duit tak ada, Tok Guru kata, kamu nak duit berapa? Berapa kamu nak duit sebenarnya? Oh, dia kata, kalau Tok Guru nak bagi banyak lebih baik.
Kalau tawar kita begitu, lebih baik bagi banyak daripada bagi sikit. Kamu kata kamu miskin, kamu nak duit. Betul kamu nak duit? Dia kata betul. Tu kata boleh, aku boleh bagi duit pada kamu, tapi kamu kena gantilah dengan benda lain. Dia kata saya tak ada benda yang boleh diganti, yang boleh dijual, tak ada benda. Tak ada harta yang boleh dijual, tanah tak ada. Tu kata bukan saya nak tanah, saya nak mata kamu. Kamu nak korek mata kamu sebiji, saya bayar dengan 2 juta cash. Korek sebiji mata kamu, bayar dengan harga 2 juta. Dia mari fikir, 2 juta banyak, tapi mata ni tak boleh ganti. Walaupun mata sebiji korek, mata sebelah lagi boleh tengok, tapi cacat lah, orang kata cacat. Nak tengok pun tak sedap. Kita tengok mata dua-dua ni pun tak berapa nak jelas lagi. Ni korek butir mata pula sebutir. Fikir-fikir tak mau. Ginilah kamu kerak telinga tak apa. Kerak cuping telinga ni. Bayar dengan harga sama. Cuping telinga sebelah, bayar dengan harga 2 juta. Ada kata kalau cuping telinga ni tak ada, boleh dengar lagi, tapi payah sikit lah. Mana kena ada gitu. Mana kalau orang bercakap, boleh dengar, tapi payah sikit. Dia fikir-fikir, kalau tak ada cuping telinga ni walaupun boleh dengar, tapi orang tengok nampak huduh. Orang tak ada cuping telinga, nampak tak comel mana. Tak tak mau. Kerak hidung tak apa. Tak mau kerak telinga, kerak hidung. Mudah sikit nak bernafas. Mana kalau kita nak menyawa, tak ada batang hidung, mudah sikit nak. Dia berlubang tu. Cuma kena hati-hati masa hujan, takut masa air hujan. Masa lain tak apa. Fikir-fikir, tak mau. Lalu Tok Guru sebut, tadi kamu kata kamu miskin. Tadi kamu kata kamu tidak ada duit. Aku tawarkan kepada kamu duit juta-juta. Kamu tak mau. Yalah kata juta-juta pun kena bayar dengan mata. Dia kata, Tok Guru kata itulah perkara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Yang kamu kata Allah Ta'ala tak sayang, Allah Ta'ala tak bagi nikmat. Sebenarnya itu adalah nikmat. Kamu kata kamu miskin, sebenarnya yang ada pada tubuh kamu itu tak tahu berapa nilainya. Boleh lagi kamu klaim kamu miskin. Kamu adalah orang yang tidak mengenal budi dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak mahu kita menjadi seumpama itu. Sekurang-kurangnya kita tahu banyak nikmat yang kita terima dan kita reti bagaimana untuk sekurang-kurangnya menyebut alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saya nak sebut nikmat yang kita tahu. Yang kalau ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa perbezaannya. Tapi ada nikmat yang sangat besar yang Allah Taala pilih kita untuk diberikan nikmat ini. Tidak semua orang dapat. Tetapi tidak semua juga orang rasa nikmat itu ada. Dan tidak semua orang menghargai nikmat ini. Bahkan kadang-kadang kalau ditarik nikmat ini pun dia pun tak tahu bahawa nikmat itu sudah tidak ada. Iaitu nikmat iman dan Islam. Kita malam ini Allah Ta'ala masih lagi memilih kita untuk beriman kepadanya. Untuk kita masih lagi berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Tuan-tuan ingat, mudahkah kita nak beriman? Mudahkah tidak Allah Ta'ala nak bagi iman kepada kita ini? Ataupun menjadikan kita sebagai seorang Islam, adakah itu satu perkara yang kebetulan? Kerana kita lahir di negara Malaysia, kerana kita lahir sebagai seorang Melayu, maka kita menjadi seorang Islam, sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan kita. Baru ni ada seorang wakil rakyat daripada Selangor ni. Dia suka sangat sebut, kita di Malaysia ni patut bersyukur, kerana kita ada sebuah kerajaan yang sangat mengambil berat berkaitan dengan bangsa Melayu dan agama Islam. Dalam perlembagaan kita ditulis, bangsa Melayu itu adalah beragama Islam. Maknanya, dia sebut tidak ada lagi mana-mana negara lain yang menyebut, hatta bangsa Arab, bangsa Nabi sendiri SAW, yang menyebut Arab itu Islam, Islam itu Arab. Tak ada. Tapi kita ada. Melayu itu Islam, dan Islam itu adalah Melayu. Tak bangga lagi kita. Maknanya, kalau ikut fahaman itu, kita tidak akan terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau ikut teori ataupun logik itu, selagi mana kita berbangsa Melayu, selagi itulah kita dikatakan Islam, maknanya sampai ke mati pun kita akan tetap berada dalam agama Islam ini. Kerana, tuan-tuan, kita ni orang Melayu, boleh kita keluar daripada Melayu? Cuba beritahu pada saya bagaimana kita nak keluar daripada Melayu. Saya orang Melayu, tuan-tuan orang Melayu. Boleh kita jadi Cina? Tak boleh. Jadi India? Tak boleh. Kita nak jadi Arab? Lagilah tak boleh. Sampai mati pun kita tidak boleh jadi bangsa lain. Tapi bolehkah seseorang Melayu itu keluar daripada agama Islam? Sangat mudah. Nabi SAW pesan kepada kita, ada di satu masa, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada di satu zaman kamu akan dapati ada orang yang paginya dia beriman, petangnya dia kafir. Petangnya dia beriman, pagi esoknya dia sudah kafir daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Iman dan kufur itu sangat mudah datang dan pergi ke dalam tubuhnya. Bangsa tidak akan hilang selama-lamanya. Betul lah hang tua kata, takkan Melayu hilang di dunia. Selagi kita bangsa Melayu, di mana kita berada pun kita akan tetap Melayu. Saya dekat dengan Thailand, Kelantan, sepadan dengan Thailand. Seberang pada Sungai Golok tu, ramai orang Melayu. Tapi dia duduk sebelah negara Thailand. Kadang-kadang orang Melayu tu cakap Melayu pun tak boleh. Dia cakap Thailand, tiap-tiap hari cakap Thailand. Tiap-tiap hari makan gapo tu, orang Thailand buat tu. Tom yum dia bukan tak ingat kan. Makan makanan Thailand, beras Siam. Adakah dia dikatakan orang Thailand, orang Siam? Bangsa Siam? Tidak. Orang Siam sendiri pun kata dia tu orang Melayu. Orang Melayu dia panggil. Mana dia tetap Melayu walaupun tak pandai berbahasa Melayu, walaupun berada di negara Thailand. Ada orang kita yang duduk di Eropah 30 tahun tak balik. Makan burger, keju tiap-tiap hari. Cakap Melayu pun telo. Adakah dia jadi orang putih? Adakah bangsa dia jadi bangsa Eropah, bangsa orang putih? Tak. Tetap bangsa Melayu. Tapi agamanya boleh berubah walaupun dia duduk di Selangor, walaupun dia duduk di Kelantan, walaupun dia duduk di Terengganu dan mana-mana tu. Hatta kalau dia duduk di Mekah pun, kalau dia berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dia tetap kafir. Dia tetap kafir. Kerana agama itu boleh berubah. Sebab itu perlembagaan itu bagi saya lah maknanya satu benda yang tidak tepat. Boleh jadi ada tujuan dia buat gitu tapi tidak tepat. Hatta kadang-kadang kita fikir perkara itu akan menyusahkan kita untuk melebarkan dakwah kita pada orang lain di Malaysia ni. Orang Cina nak terima Islam, dia kata boleh terima Islam tapi saya tak mahu masuk Melayu. Kerana di Malaysia ni apabila masuk Islam jadi masuk Melayu. Dalam perlembagaannya sebut begitu. Saya tak mahu masuk Melayu. Dan memang dia pun tidak boleh jadi masuk Melayu. Ataupun dia tidak boleh jadi orang Melayu. Sedangkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, agama untuk semua orang, bukan untuk orang Melayu saja. Semua orang. Dan ini yang kita kena hati-hati dan sentiasa beringat. Nikmat iman dan Islam ini, saya sebut tadi kita patut bersyukur sangat kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Sebab apa saya guna perkataan dipilih? Perkataan itu jugalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, huwajtabakum wajahidu fillahi haqqa jihadi huwajtabakum. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Allah lah yang telah memilih kamu untuk bersama dengan perjuangan ini, untuk bersama dengan agama ini. Kenapa? Adakah ada orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Untuk beriman, untuk berada dalam agama Islam, kita dipilih oleh Allah taala.
Adakah ada orang yang tidak dipilih? Ramai. Ramai yang tidak dipilih untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang selalu kita dengar ataupun selalu kita baca, misalnya Allah Taala menyebut, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah Ta'ala bagi contoh kepada kita. Contoh orang yang tidak beriman. Siapa? Contoh manusia yang kafir atas dunia ni siapa? Allah Ta'ala sengaja bagi contoh kepada kita. Iaitu Imra'ata Nuhin wa Imra'ata Lut. Dua orang. Satunya isteri kepada Nabi Nuh, yang keduanya isteri kepada Nabi Lut. Allah Ta'ala sengaja bagi contoh kepada kita. Manusia yang kufur itu siapa? Isteri kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Lut. Kalau kita fikir secara logik ke tidak seorang isteri kepada seorang Nabi, pada seorang Rasul, dia sendiri pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sendiri pun tidak beriman kepada suami dia. Suaminya seorang Nabi, suaminya seorang Rasul, tiba-tiba isterinya sendiri tidak beriman kepada dia. Dia tidak boleh memberikan hidayah kepada isterinya. Bukan seorang. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kalau kita sekarang, isteri Tok Imam. Tok Imam, isteri dia sendiri tak tutup aurat misalnya. Belik? Tidak belik sebenarnya. Tidak belik, benda tidak mustahil. Benda boleh berlaku. Isteri Nabi pun ada yang kafir. Itu Allah Ta'ala sendiri beritahu kepada kita. Bahkan Nabi Nuh lebih dahsyat lagi. Bukan saja isteri dia, anak dia pun kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlaku banjir besar, kita tahu di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala menurunkan ujiannya, berlaku banjir besar. Lebih besar daripada apa yang berlaku di Filipina ni, boleh jadi. Kerana semua tempat tenggelam. Tak ada tempat yang selamat. Nabi Nuh diperintahkan untuk buat kapal. Apabila berlaku banjir besar, orang yang beriman berada atas kapal tu. Semasa kapal ni sedang terapung atas air, tiba-tiba dia tengok ada orang sedang berenang. Dia tengok, itu anak dia. Lalu dia menyebut, Ya Bunayyar kam ma'ana. Hei anak, datang sini, mari naik atas kapal. Supaya kamu selamat. Apa anak dia jawab? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia kata tak payah ajak aku akan pergi cari bukit yang boleh menyelamatkan aku daripada air. Nabi Nuh menyebut, La 'asimal yawma min amrillah. Pada hari ini tidak ada orang yang boleh menyelamatkan kamu daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dia berenang pergi ke tempat yang dia rasa tak tenggelam, sampai situ bukit itu tenggelam. Nampak ada lagi tempat yang belum tenggelam, dia pergi lagi. Sampai sana tenggelam, akhirnya dia mati. Nabi Nuh sedih. Sedih kerana anaknya sendiri mati dalam keadaan begitu. Allah Ta'ala menyebut, Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Hei Nuh, kamu tak payah sedih. Kerana dia bukan sebenarnya, dia bukan daripada keluarga kamu. Bukan keluarga Nabi Nuh, macam mana dia anak Nabi Nuh? Allah Ta'ala kata, Innahu laysa min ahlik. Dia bukan daripada ahli keluarga kamu. Satu saja alasannya, Allah Ta'ala sebut, Innahu amalun ghairu salih. Sebabnya kerana perbuatannya itu perbuatan bukan perbuatan orang-orang yang baik. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah garis pemisah yang sangat besar di antara perbuatan baik dan tidak. Itu anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Dua-duanya, tiganya tidak dipilih oleh Allah untuk beriman kepadanya. Sebaliknya, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah Ta'ala bagi contoh kepada kita manusia yang beriman. Tadi manusia yang kafir. Manusia yang beriman itu siapa?
imra'ata Fir'aun, isteri pada Fir'aun. Subhanallah. Orang yang beriman, dia menjadi isteri kepada seorang manusia yang sangat jahat, seorang manusia yang sangat zalim, yang bukan sahaja menganiayai sesama manusia, bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tiba-tiba isterinya sendiri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini satu perkara yang sangat pelik? Isteri Nabi kafir, isteri Fir'aun beriman. Sepatutnya yang kafir itu isteri Fir'aun. Sepatutnya yang beriman itu adalah isteri Rasul. Tapi Allah Ta'ala sengaja buat begitu. Kerana dia nak beritahu kepada kita, yang memberikan hidayah itu bukan kita. Tapi Allah sahaja yang boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang dia mahu. Ada seorang lagi yang kita selalu tahu ceritanya. Orang yang sangat dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Kita dalam bulan Muharram ini biasa kita dengar cerita hijrah. Bagaimana Nabi hidup di Mekah sebelum daripada hijrah ke Madinah, dan antara orang yang banyak menolong Nabi adalah bapa saudaranya Abu Talib, ayah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abu Talib. Tapi Abu Talib, walaupun dia banyak tolong Nabi, dia banyak tolong Islam, akhirnya dia mati dalam keadaan tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi sangat sedih dengan kematian yang seumpama itu. Pak saudara dia sendiri, Nabi pernah mengajar untuk Abu Talib mengucap la ilaha illallah. Tapi Abu Talib tak sebut, kerana pada masa Nabi ajar itu, di sebelah sana adanya Abu Jahal. Abu Jahal mari duduk sekali, nak tengok masa dia nak mati. Dia nak sebut la ilaha illallah yang diajar oleh Nabi, tapi dia bimbang. Apa pula kata Abu Jahal kalau dia sempat mengucap la ilaha illallah lepas pada dia mati? Macam mana Abu Talib dekat-dekat nak mati ni balik? Mana istilah balik, istilah orang Kelantan lah. Balik, maknanya daripada kufur tiba-tiba ikut Muhammad, dekat-dekat nak mati. Tapi kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi jamin dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak mahu. Akhirnya dia mati dalam keadaan begitu. Nabi sedih. Allah Taala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu tidak dapat beri hidayah walaupun kepada orang yang paling kamu sayang. Yang dapat beri hidayah ialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh berikan kepada sesiapa yang dia mahu. Abu Talib sangat disayangi oleh Rasulullah. Tapi Nabi sendiri pun, walaupun Nabi adalah orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang dia sayang. Yang hanya boleh bagi hidayah ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya nak sebut, kita adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah itu. Hidayah yang tidak diterima oleh Abu Talib, hidayah yang tidak diterima oleh isteri Nabi Nuh, petunjuk yang tidak diterima oleh isteri Nabi Lut, anak Nabi Nuh. Tiba-tiba kita yang berada di Malaysia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terima hidayah itu. Tidakkah kita dikira sangat beruntung? Sangat beruntung kita. Apa kaitan kita dengan Nabi? Tak ada kaitan sikit, Abu. Bangsa pun tidak sama dengan dia. Dia pun tak pernah tengok kita, kita pun tak pernah tengok dia. Tapi tiba-tiba kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk beriman. Ini adalah satu perkara yang perlu kita insafi dan perlu kita jaga. Jaga tu sampai bila? Allah Ta'ala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu tetap berada dalam agama Islam ini. Itu yang kita kena buat. Tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah Ta'ala sebut begitu? Sebabnya tadi, kerana Islam dan iman ini boleh ada dan boleh tidak ada. Bagaimana iman dan Islam boleh keluar daripada diri seseorang? Sangat senang, sangat mudah.
Bahkan kadang-kadang apabila Islam itu keluar daripada diri dia, dia tak rasa pun. Tadi kalau nyawa, kalau tak menyawa seminit, mati. Ataupun kena buat CPR, kena masuk oksigen. Ada kesannya. Kalau Allah Ta'ala tarik kuasa lutut kita, nak semayang, sakit lutut. Nak bangun, sakit lutut. Ada perbezaannya. Tapi kalau Allah Ta'ala tarik nikmat imannya, apa yang dirasa oleh orang itu? Kadang-kadang dia tak rasa apa-apa pun. Dia tak tahu pun bahawa dia kafir. Dia tak tahu pun bahawa dia sudah murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Main-main begitu ya. Kerana nak keluar daripada agama Islam tidak susah. Kalau kita belajar kitab tauhid, ulama kita menyebut hanya melalui 3 cara saja. Sama ada perkataan, sama ada keyakinan kita, i'tiqad kita ataupun keyakinan dalam hati kita, ataupun kerana perbuatan kita. Salah satu daripada 3 sudah menjatuhkan seseorang itu daripada Islam, ataupun ketiga-tiganya dia buat. Perkataan bahawa misalnya Islam itu tidak sesuai untuk kita. Hukum agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum hudud tidak sesuai untuk kita buat di zaman ini. Misalnya, kalau dia sebut dengan kesedarannya, dia tahu bahawa itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sudah terkeluar daripada agama. Tapi dia rasa ke tidak? Kadang-kadang tak rasa apa-apa, boleh ketawa molek-molek. Makan kenyang, tambah 3 pinggan lagi kalau makan nasi. Tak rasa apa-apa pun. Kerana itulah bezanya yang kita kena tahu daripada nikmat-nikmat yang lain. Kalau Allah Ta'ala tarik iman seseorang itu, tiba-tiba dia rasa panas, tak boleh duduk, kena mandi, itu orang Kelantan kata boleh kira. Kerana kita tahu, mesti ada sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala tarik ni. Kita rasa panas macam nak demam. Tapi tidak. Nikmat iman itu Allah Ta'ala tarik, dalam keadaan tuannya tak rasa apa-apa. Dan kalau mati pada ketika itu, garanti masuk neraka. Ini yang kita bimbang. Yang kita bimbang. Dan benda itu boleh berlaku kepada siapa-siapa. Sebab itu kita, antara doa yang kita diminta untuk sentiasa ulang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau selewengkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas daripada kamu berikan kepadanya hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu. Doa yang sangat senang. Tapi itulah yang kita kena ulang. Ulang, kerana kita nak jaga dengan semata-mata kekuatan yang ada pada kita, nak jaga iman kita. Bukan senang. Beza. Saya kalau duduk di Kelantan, boleh jadi saya rasa senang sikit nak jaga. Mari di KL ni, payah. Nak jaga iman itu memang kena tough sungguh, baru boleh. Kalau setakat sikit-sikit, reboh. Maknanya, kita berada dalam suasana yang lain, kita berada dalam bi'ah yang berlainan, berbeza, lain pula keadaannya. Iman kita ni akan sentiasa dicoba dan diuji. Jangan kita ingat sekali kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu kita boleh duduk saja begitu, sehinggalah kita mati. Tidak. Dia akan dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita mengetahui sama ada iman kita betul-betul kuat ataupun tidak. Sebagaimana anak-anak kita diuji dalam peperiksaan untuk dia, dan kita tahu berapa banyak ilmu yang dia dapat, begitulah juga dengan iman kita. Iman kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala menyebut, adakah manusia itu menyangka apabila dia menyatakan dia beriman kepada Allah, dia dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah Ta'ala begitu saja tanpa dicoba dan diuji.
Sesungguhnya kami telah mencoba umat yang datang sebelum daripada kamu, supaya kita mengetahui siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang munafik dalam imannya. Kalau kita tidak dicoba, kalau kita tidak diuji, kita tidak tahu setakat mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ujian itu memang berbezalah. Ujian kita di Shah Alam, kita di Malaysia ni, ujian dengan iman kita ni, Allahu Akbar. Nak banding dengan orang Mesir, nak banding dengan orang Palestin, jauh sekali. Jauh sekali. Kita nak jumpa orang mati syahid, payah kat kita ni. Dalam masa puluh-puluh tahun ni, berapa orang yang baru mati syahid. Tapi tu pun kadang-kadang takut lagi. Takut lagi nak menyatakan kebenaran, nak nyatakan keimanan. Kamu kuat-kuat ni, kita tukar pergi hulu ke mana? Tukar pergi pendalaman sikit, pergi Sarawak. Tak apalah, kita slow lah. Tu pun takut dah. Tak kena bedil lagi. Ikhwanul Muslimin, tuan-tuan tahu cerita yang berlaku pada saudara-saudara kita di Mesir sebelum daripada 2-3 bulan yang lepas. Sebelum ataupun semasa ditangkap Presiden Dr. Morsi, dia ditanya, apabila ditangkap dan dibunuh hampir 500 orang pada permulaannya, ramai yang dipenjara, yang dibunuh, ratusan manusia yang tidak berdosa, yang hanya menyatakan kebenaran melalui demonstrasi begitu, tapi ditembak, dipukul sampai mati dan seumpamanya. Lalu ditanya kepada pimpinan ikhwan, adakah kita ni berada di pihak yang benar? Ditanya sebab apa kamu tanya gitu? Kerana kalau kita betul, tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita? Tidakkah Allah Ta'ala akan menghulurkan bantuannya kepada kita? Bila Allah Ta'ala nak tolong kita? Yang mati ni ratus dah mati. Yang kena tangkap 1000 lagi. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tolong kita? Mata Nasrullah. Soalan yang sama yang pernah ditanya kepada Nabi SAW. Mata Nasrullah. Bilakah pertolongan Allah itu? Apa jawab pimpinan ikhwan di Mesir? Dia kata 500 ini sangat sedikit. Masih lagi sedikit. Kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala tolong, rasa malu. Baru 500. Dia kata orang di zaman Firaun, apabila tukang sihir yang lawan Nabi Musa dengan mukjizatnya, tengok kehebatan mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam mengatasi sihir yang mereka buat, terpegun. Lalu mereka menyatakan, kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Firaun murka, menyatakan, kamu boleh beriman pada Tuhan Nabi Musa tanpa kebenaran aku? Boleh kamu beriman tanpa aku benar, tanpa aku izin? Nak beriman pada Allah Ta'ala, kena minta keizinan dia dulu. Itu Firaun. Tapi tukang-tukang sihir ni masih lagi tetap yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya mereka diambil tindakan. Semua tukang sihir Firaun yang beriman dibunuh. Berapa jumlah yang dibunuh? Setengah ulama mengatakan lebih daripada 10,000 orang. 10,000 tukang sihir Firaun yang dibunuh kerana menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dibunuh 10 itu, barulah Allah Taala mendatangkan kemenangan, menghancurkan Firaun apabila dia lemas dalam Laut Merah. Bila? Selepas 10,000 tukang sihirnya dibunuh. Ikhwan kata kita baru 500. Nak minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala pun malu lagi, sangat sikit. Allah Ta'ala boleh jadi membenarkan perjuangan mereka. Berlaku selepas daripada itu, lebih daripada 5,000 yang mati syahid. Itu pun masih lagi pihak yang jahat ini berkuasa di Mesir. Bila sebenarnya Allah Ta'ala nak datangkan pertolongan yang sebagaimana kita faham, pertolongan itu bermakna Islam akan menjadi pemerintahnya dan yang jahat ini akan berada di bawah. Itu kita tidak tahu.
Tapi itu sebahagian daripada sunnah perjuangan ini. Kita tidak pernah digoncang begitu hebat. Cuba kita tanya iman kita. Bagaimana Allah Ta'ala menguji iman kita? Uji iman dengan tak ada duit. Uji iman dengan nak sebut pun malu. Maknanya sangat kalau orang kerja kerajaan diugup dekat-dekat pilihan raya, tak bagi BRIM. Tu jelah. Maknanya nak banding dengan orang jauh, Allahu Akbar. Tiba-tiba kita masih lagi mendabik dada bahawa kita mempunyai iman yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhir saya nak bagi cerita contoh bukan apa dah. Ada seorang yang kira kuat beramal dan berjuang untuk dengan upaya dia untuk beritahu Islam kepada masyarakat kita di Malaysia. Dia cikgu di Kementerian Pendidikan lah. Saya tak payah sebut nama. Lama cari pula nanya dia. Tapi pencen dia rasanya. Dia ni kuat. Mana-mana tempat yang dia pergi, dia akan, kalau surau tak hidup, dia akan hidupkan. Orang yang tak kenal Islam, dia akan beritahu. Dia jadi cikgu 30 tahun. Kerana kuatnya dia berjuang Islam, 30 kali kena tukar. 30 tahun jadi cikgu, 30 kali kena tukar. Ada orang di Syekh Syalapan gitu. 30 kali. Setahun sekali kena tukar. Tak ada tempat yang di Semenanjung ni yang dia tak pergi. Semua negeri dia pergi belakang dah. Benar 1 tahun, dia pergi, baru sampai notis kena tukar, dia pergi ke sekolah tu. Kata cikgu, jumpa dengan cikgu besar. Cikgu, ni saya cikgu baru ni, baru kena tukar sini. Cikgu besar kata, mari tengok, cek nama. Dia kata cikgu kena tukar lain dah ni. 1 hari 2 tempat kena tukar. Tak sempat mengajar sekolah tu, tukar sekolah lain dah. Allahu Akbar. Tapi dia memang hebat. Sebab macam orang Melayu kata, dilempar ke air menjadi pulau, dilempar ke hutan menjadi bukit. Tak ada masalah apa-apa. Tak mati. Mati kau kena tukar. Saya pernah mengajar di KIK Kelang tu, masa belum balik bertanding dulu, masa praktikal di situ. Ada seorang ustaz tu, masa saya duduk situ, dia baru kena tukar ke Ulu Tembeling. Ulu Tembeling ni, kalau Pahang, ujung lah. Walaupun Pahang tu juara Piala Malaysia, tapi Ulu Tembeling tu ulu. Maknanya, boleh jadi orang Ulu Tembeling pun tak tengok Piala Malaysia baru ni, final. Mana jauhnya. Saya tanya dia, kata ustaz nak pergi Ulu Tembeling ni, ada orang ke nak mengajar? Ada orang ke sekolah tu? Dia kata kalau tak ada orang, keberuk pun saya berajar Islam. Asalkan ada yang nak terima Islam, beruk pun saya ajar, tak ada masalah. Semangat ya, tahu. Sekarang ni lagu mana tak tahulah. Takut masa duduk di bandar ni semangat, masuk dalam hutan senyap. Tapi itu benda biasa. Saya nak beritahunya, ujian itu benda biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menguji kita mengikut tahap keimanan kita. Boleh jadi iman kita di Malaysia ni memang padan dengan ujian yang kita terima. Sebab tu tak payah nak bercita-cita lah kita nak syahid macam orang Palestin. Orang Palestin dia bukan lagu ni iman dia. Sebenarnya bukan senang nak syahid. Tuan-tuan ingat kalau kita di Palestin kita boleh syahid ke? Bukan senang. Bukan senang nak syahid sebenarnya. Saya pernah diberitahu oleh kawan yang balik daripada Palestin. Brigade Al-Qassam yang dipunyai oleh Hamas tu, yang tenteranya hebat dan sebagainya. Bagaimana dia pilih orang-orang yang menganggotai Brigade Al-Qassam? Nak pilih orang yang berani mati lawan Yahudi main-mainnya. Dia kata kalau nak masuk Brigade Al-Qassam, antara syaratnya dia mesti tidak pernah meninggalkan sembahyang subuh berjemaah selama 6 bulan. 6 bulan sembahyang subuh berjemaah baru boleh masuk Al-Qassam. Bukan tinggal subuh berjemaah. Kalau tak sembahyang subuh tu, nak masuk pengakap dia pun tak boleh dia. Maknanya memang orang terpilih. Bukan senang.
Dan orang yang mendaftar untuk syahid pun, ada yang tak syahid sampai kali ini pun ada. Orang yang syahid itu betul-betul orang yang dipilih juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata semua yang pergi perang mesti mati. Tak. Ada yang ramai lagi yang tak mati, yang menunggu syahid. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Daripada kalangan orang yang beriman itu, ada orang yang betul-betul membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang telah dipilih oleh Allah Taala untuk mati, dan ada orang yang sedang menunggu gilirannya. Tetapi mereka tidak akan menggantikan, menukar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali. Khalid ibn Walid, kita tahu semua, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Dia hebat sehingga apabila dia dilantik menjadi panglima perang, orang di bawah ni tanya, tentera di bawah ni tanya, siapa yang menjadi panglima kita? Lalu diberitahu Khalid bin Walid. Askar dia kata, kalau begitu kita akan menang. Itu hebatnya Khalid. Maknanya keyakinan orang bawah ni, kalau Khalid menjadi panglima, menang itu pasti. Sebab itulah dia dipecat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika reputasi Khalid itu berada di kemuncaknya, dia dipecat oleh Umar. Kerana Umar bimbang pergantungan askar ataupun tentera ketika itu tidak lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bergantung pada Khalid. Tapi Khalid sendiri, adakah dia mati syahid? Adakah dia mati di medan perang? Tak. Semasa dia mati, orang yang mandikan mayat dia sebut, tidak ada satu jengkal pun di tubuh dia yang tidak ada parut kesan daripada peperangan. Tapi dia tidak mati dalam medan. Dia mati di rumah. Walaupun kita sebut dia masih lagi dikategorikan sebagai orang mati fisabilillah kerana kehebatan apa yang disebut ataupun yang dikemukakan oleh Khalid ini, tapi dia sendiri tidak mati dalam medan perang. Ada orang mati dalam medan perang yang tidak syahid? Ada? Ada. Mati di medan perang tapi tidak syahid? Ada. Nabi sendiri sebut, ini yang paling akhir sungguh, apabila di akhirat nanti ada 3 golongan yang dipanggil ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah orang yang mati di medan perang. Apabila dipanggil ke depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tanya dia, apa yang kamu buat di dunia dulu? Oh, dia kata, aku adalah seorang yang berani. Aku di dunia dulu aku sentiasa berperang fi sabilillah. Bunyi kata ada seruan jihad, aku yang dulu menyahutnya. Aku perang fi sabilillah sehinggalah aku mati dalam peperangan. Aku mati syahid. Dia sebut di depan Allah Ta'ala begitu. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu bohong. Kamu menipu. Kamu sebenarnya tidak mati syahid. Betul di dunia orang tengok kamu mati dalam medan peperangan. Tapi sebenarnya kamu tidak mati syahid. Sebabnya, kamu berperang bukan kerana aku. Kamu berperang kerana kamu nak tunjuk bahawa kamu ni berani. Kamu berperang kerana kamu nak tunjuk bahawa kamu ni hebat. Kamu berperang kerana kamu nak membalas dendam. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia dihumban ke neraka, ditarik songsang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditarik kakinya, mukanya ke bawah, lalu dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mati dalam medan peperangan. Kita yang tak tahu mati di mana ni, kena ada persiapan. Moga-moga mati kita adalah mati yang baik. Mati kita mati dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan kita beriman, mati dalam keadaan kita Islam, dan kita mesti dan wajib untuk mempertahankan iman dan Islam kita sampailah kita mati, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.